Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan pentauliahan kapal peronda KDB Al-Faruq. Mengukuhkan hubungan rakyat ke rakyat asas hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhammad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan pentauliahan kapal peronda kapal diraja Brunei KDB Al-Faruq. Upacara pentauliahan berlangsung di Jeti Bravo, Pangkalan Tentera Laut Muara. Ia diadakan dan diselenggarakan dengan program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9 antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, serta Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Belhasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia menerima tabik hormat diraja dan memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada 109 anggota Tentera Laut di Raja Brunei TLDB. Juga hadir rombongan program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9 dari Republik Singapura diketuai oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Japar, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. Pengertian Al-Faruq disembahkan oleh Lieutenant Komander Pengiran Haji Khairul Anwar bin Pengiran Haji Abu Bakar TLDB, Pegawai Pemerintah KDB Al-Faruq. Al-Faruq bermaksud pembeza di antara yang hak dan yang batil. Dalam erti kata yang lain, seseorang yang menguatkuasakan keadilan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengurniakan sabda pentauliahan KDB Al-Faruq. Dengan kalimat suci lagi agung, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada menjunjung titah perkenan Paduka Yanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, saya sukacita mengurniakan tauliah kapal diraja Brunei Al-Faruq pada hari Rabu 29 Jamadil Awal 1445 Hijrah bersamaan dengan 13 Disember 2023 Masihi. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan mengurniakan commissioning pennant kepada pegawai pemerintah KDB Al-Faruq. Upacara diikuti dengan pengebaran commissioning pennant dan panji-panji TLDB. Doa selamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung meninjau kapal KDB Al-Faruq. Dari Jeti Bravo, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung berangkat
ke mes pegawai TLDB bagi majlis santap tengah hari. Alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pentauliahan KDB Al-Faruq menjadi sejarah penting dalam perkembangan TLDB dan ABDB. Rombongan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura yang berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-9 semalam diraikan dengan majlis makan malam. Majlis berlangsung di Indra Kayangan Ballroom, The Empire Brunei. Majlis dihoskan oleh Yang Berhormat Pendatu Lalar Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura perlu memperluas dan mengukuhkan pertukaran dalam kalangan belia. Kedua-dua negara juga harus melakukan banyak usaha bagi menggalakkan lebih banyak pertukaran antara belia dan memupuk pemimpin-pemimpin muda agar memiliki kefahaman meluas mengenai sejarah, budaya dan imperatif serta perspektif strategik. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura semasa ceramah khas bertajuk A Partnership for All Seasons yang berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pendatu Lalar Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ceramah khas, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong juga menyentuh tentang perlunya mengukuhkan hubungan rakyat ke rakyat kerana ia adalah asas kepada hubungan istimewa antara kedua-dua negara. Brunei and Singapore will always share similar interests and concerns. In a world that is increasingly beset by turbulence and volatility, both of us have stood as bastions of peace and stability. Working hand in hand, we have defied the odds of history to succeed, and we have built a deep reservoir of mutual trust and respect for one another. Seramai 30 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang menyertai Malaysian Battalion Malbat 85010 selamat kembali ke tanah air setelah selesai penugasan misi pengaman Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Upacara pembarisan bagi meraikan kepulangan kontingen tersebut diadakan di Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Haji Muhammad Shanul Nizam bin Sulaiman, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Kontingen telah menerima pingat perkhidmatan negara Bangsa-Bangsa Bersatu yang disampaikan oleh Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman, Panglima Angkatan Tentera Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia. Pingat tersebut merupakan pengiktirafan kejayaan kontingen berkenaan dalam melaksanakan penugasan misi pengaman UNIFIL yang bermula dari 27 Oktober 2022 sehingga 17 November 2023. Pelbagai aktiviti disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka semasa musim cuti persekolahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis Perundingan Mukim Liang dengan gabungan Majlis Perundingan Kampung Lumut 1, Majlis Perundingan Kampung Lumut 2, Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang dan Majlis Perundingan RPN Kampung Lumut petang tadi mengadakan majlis pembukaan rasmi acara Karnival Mukim Liang. Majlis berlangsung di Dewan Kelab Rekreasi Liang Lumut.
Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara lain, tujuan karnival mengeratkan silaturahim bersama para ahli jawatan kuasa Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di bawah pentadbiran Mukim Liang serta beramal mesra bersama penduduk Mukim Liang sekaligus menjadikannya salah satu tarikan pelancongan. Pelbagai jualan dan aktiviti disediakan bagi kunjungan orang ramai sepanjang 5 hari karnival diadakan. Jabatan Majlis Mesyuarat Negara hari ini menerima lawatan daripada 27 orang pegawai kanan kerajaan yang mengikuti kursus program pembangunan eksekutif. Lawatan diadakan di bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis Mesyuarat. Semasa kunjungan, rombongan diberikan taklimat berkaitan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang tertumpu kepada peruntukan-peruntukan berkaitan Majlis Mesyuarat Diraja. Mereka juga berpeluang membuat latihan simulasi bagi meluluskan rang undang-undang mengikut prosedur yang dipraktikkan semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara sebelum meneruskan lawatan ke Dewan Persidangan. Lawatan bertujuan memberi pendedahan dan mengongsikan maklumat serta pengetahuan mengenai Jabatan Majlis Mesyuarat khususnya berkaitan Majlis Mesyuarat Negara. Sembilan penuntut berlepas ke Jepun semalam bagi menyertai program pertukaran seni ASEAN Jepun Genesis. Program berlangsung sehingga 19 Disember ini. Semasa program, delegasi negara beserta ahli-ahli negara ASEAN yang lain dan Timor Leste berpeluang menyertai pelbagai kegiatan termasuk menghadiri Festival Filem Kanak-Kanak Antarabangsa Asia ke-16. Program seumpamanya dihasrat meningkatkan hubungan persahabatan antara Jepun, ASEAN dan Timor Leste melalui pertukaran budaya. Sudah. Dewan Bahasa dan Pustaka menyediakan pelbagai aktiviti menarik melalui program cuti sekolah di cawangan-cawangan perpustakaan daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait. Antara aktiviti yang diadakan sehingga 16 Disember ini, kelas hadrah, lawatan ke muzium-muzium, kuis, permainan dan tradisi. Pagi tadi diadakan aktiviti sesi bercerita di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lambak Kanan. Aktiviti bertujuan mengisi masa lapang kanak-kanak di samping melatih kreativiti, mengasah kecerdasan dan meningkatkan keyakinan mereka. Esok hari, Perpustakaan Lambak Kanan mengadakan aktiviti bungkusan misteri hari Sabtu, yang mana hari Sabtu, hari yang terakhir kami mengadakan piramid. Yang mana kanak-kanak berkunjung nanti akan kami pertandingkanlah yang mana membuat cawan piramid dengan lebih laju. Sementara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Perpustakaan Daerah Tutong juga menyediakan lebih 15 aktiviti menarik khusus bagi pelajar. Antaranya tunjuk cara melukis kartun dan komik. Melalui aktiviti ini, para pelajar dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga mengasah bakat mereka. Selain itu juga melalui aktiviti yang diadakan dapat melahirkan kreativiti dan juga kemahiran mereka. Dan dengan ini juga dapat menarik ramai pengunjung ke perpustakaan. Pihak perpustakaan juga mengadakan sesi membaca selama 10 minit sebelum aktiviti diadakan. Ini adalah bertujuan untuk membudayakan lagi tabiat suka membaca di kalangan kanak-kanak. Dua orang ahli perpustakaan mengongsikan pandangan mereka tentang aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada mereka. Kami dapat melukis komik dan membuat kraft tangan. Aktiviti di sini dapat melahirkan kemahiran
kemahiran kami dalam lukisan bersama dengan kawan-kawan. Kami lebih suka datang ke perpustakaan semasa cuti sekolah ini. Di sini saya dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ramai kawan. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Prasijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (pra-STPUB) dan Sijil Tinggi Pelajaran Ugama Brunei (STPUB) tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibukakan esok. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam memaklumkan pendaftaran boleh dibuat mulai esok 14 Disember pukul 2 petang dengan menaip KHEU jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon, jarak nombor kad pengenalan pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn Berhad atau 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Berhad. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang mengesan seorang lelaki tempatan yang dikehendaki bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Pengiran Mohaimin bin Pengiran Osman dengan nombor kad pintar 00068569 hubungi Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah melalui talian 2459-500 sambungan 490 atau 333 atau talian kecemasan polis 993.